الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Dua nikmat yang mana manusia seringkali lalai dalam menggunakan dua nikmat tersebut, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Maka syukurlah pada Allah dengan nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat telinga sihat, kita dengar, telinga kita itu gunakan untuk tazkirah, mendengar tazkirah. Dengan mata yang sihat Allah Ta'ala bagi, kita gunakan untuk lihat kalam Allah, lihat ayat suci Al-Quran. Dengan mulut, lidah yang fasih lagi boleh baca Quran. Dengan jantung yang boleh denyut dengan cara yang sesuai, cara yang orang sihat. Maka kita gunakan degupan jantung tu untuk menarik nafas, untuk baca Quran dengan betul. Jadi semua nikmat-nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, zahirkan kesyukuran dengan nikmat sihat itu dengan cara melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda orang yang bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabul ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sehinggalah ia pulang. Jadi tuan-tuan, rahmati Allah sekalian, nak datang ke rumah Allah ini bukan sahaja niatnya untuk menunaikan solat maghrib ataupun isyak jemaah. Niatkan sekali, kalau ada majlis ilmu lepas maghrib ni, aku nak duduk, aku nak hadir majlis ilmu, aku nak dapatkan seberapa banyak manfaat yang aku boleh dapat daripada majlis tersebut. Maka kita keluar daripada rumah tu, tuan-tuan, dah dituliskan bagi kita pahala orang yang jihad fi sabilillah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat dahulu nak dapat jihad fi sabilillah, nak dapat orang yang ibadah selama 1000 bulan, 1000 bulan dah mereka kena buat ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, dengan sebab satu saat saja ibadah kena pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini semua kelebihan-kelebihan yang membuatkan umat-umat terdahulu cemburu melihatkan kita. Jangankan kata umat-umat dahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu pun cemburu tengok kita umat Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para rasul minta kepada Allah Ta'ala, mereka tahu dah posisi mereka nak minta sebagai Nabi ataupun Rasul yang terakhir memang dah ditutup rapat. Memang mereka dah kalah dah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tak putus asa untuk minta kepada Allah Ta'ala supaya mereka tergolong di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kesemua para anbiya, para rasul ini Allah Ta'ala perkenankan untuk mereka jadi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya satu malam, iaitu pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selain daripada itu, hanya nama-nama mereka sahaja disebut. Nama Nabi Musa, nama Nabi Isa yang kita baca dalam Al-Quran, nama Nabi Allah Ibrahim AS yang mana kita baca pada tahiyat akhir. Tuan-tuan tahu kenapa nama Nabi Ibrahim yang kita baca? Kenapa tuan-tuan? Ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, Isra' wal Mi'raj, Isra' di darat, Mi'raj di langit. Ketika Nabi SAW sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi melalui Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur, dia adalah kiblat bagi para malaikat. Letaknya betul-betul di atas Kaabah. Letaknya betul di atas Kaabah. Dalam hadis yang sahih disebutkan, setiap hari 50,000 malaikat ini akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar. Maknanya jumlah makhluk Allah yang paling ramai yang diciptakan oleh Allah ialah para malaikatnya. 50,000 masuk Baitul Ma'mur tak keluar. Macam kita bayangkan 50,000 manusia masuk dalam Kaabah tak keluar-keluar dah. Muat tak agak-agak? Tak muat. Masuk 20 orang, 30 orang pun rasa dah sesak nafas rasanya. Ni kan pula nak masuk 50,000. Baitul Ma'mur tu besar mana? Wallahu a'lam. 50,000 sehari boleh masuk.
bukan masuk mati. Masuk tu mereka terus ibadah dekat dalam Baitul Ma'mur setiap hari, tuan-tuan. Usia alam ini dah berapa juta hari, wallahu a'lam. Ramai dia jumlah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di Baitul Ma'mur itulah Nabi SAW nampak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini seperti mana dalam kitab Syed Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, kitab Isra' wal Mi'raj, Mu'jizat Isra' wal Mi'raj. Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di situ. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan kepada umatmu bahawa syurga itu tanahnya wangi. Tanamlah pokok-pokok di dalam syurga dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan yang rajin baca tasbih tu, tuan-tuan, tasbih tu Nabi ajar kepada kita. Nabi dapat sanadnya daripada langit sana, daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, itu yang subhanallah tu kata Nabi SAW sampai memenuhi 1 derajat timbangan. Sebab nak dapatkan subhanallah itu pun bukan dia di madrasah, Taman Bukit Indah ke, Taman Kosas ke, tak ada, tuan-tuan. Bukan dapat di pondok pesantren, tidak. Tapi dapat itu di Baitul Ma'mur, diajarkan oleh atuk baginda, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pesan kepada umatmu, tanam pokok dalam syurga. Tanam pokok. 1 kali kita ucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 1 pokok dah ada dalam syurga. 100 kali ucap, 100 pokok, 100 batang pokok dalam syurga. Mungkin tuan-tuan sini ada yang berkebun, kan? Saya tengok ada kebun komuniti kat di sini, kan? Jadi cuba kita bayangkan Allah Ta'ala berikan kita macam tu. Dan ianya pokok tu bukannya tanam dekat titian sirat, bukan tanam dekat mahsyar, bukan tanam dekat dalam kubur. Tanamnya, tumbuhnya itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ibrahim AS lagi, pesan kepada umatmu supaya membina rumah di dalam syurga. Bina rumah dalam syurga dengan cara menunaikan 4 rakaat 2 salam solat sunat duha setiap hari. Jadi kalau kita nak ada rumah, ada pokok dalam syurga, kat dunia ni kita kena beramal. Tak susah, tak penat pun. InsyaAllah nak buat benda tu 1 hari mungkin memakan masa 10 minit je, tuan-tuan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tunaikan solat duha 4 rakaat 2 salam. InsyaAllah kalau pokoknya dah ada dalam syurga, kalau rumah pun dah ada dalam syurga, takkanlah tuannya tak sampai-sampai dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmati dikasihi Allah sekalian. Maka itulah ucapan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim untuk menyampaikan salam kepada kita. Dan dijawab salam tersebut, Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita dapat jawab salam Nabi Ibrahim itu pada setiap kali kita melaksanakan solat, pada bacaan tahiyat akhir. Itu pun bukannya rukun, bukan fardu. Kalau kita malas, kita tak nak buat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, pun dah sah dah solat kita, kan? Jadi terpulanglah kembali kita. Tak rasa untung ke jadi umat Nabi Muhammad SAW? Maka kita sewajarnya masa macam ni kita dah rasa gembira, rasa seronok. Kan bulan depan kita dah masuk bulan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zahirkan kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan nasihat yang ke-8 daripada kitab Ayyuhal Walad, kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dulu saya ada mengajar kitab di sini, pada kuliah Zuhur.
Dia bulan Zuhur dah tak ada, ada masa bulan Maghrib macam ni. Jadi saya teruskan juga pengajian kitab ni. Kitab Ayyuhal Walad. Kalau tuan-tuan ada handphone, boleh buka, boleh Google, tekan Ayyuhal Walad, nasihat ke-8. Ayyuhal Walad, nasihat ke-8. Nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik. Ilmu tanpa amalan ialah gila. Tajuknya al-ilmu bila amal kal majnun. Orang yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut diibaratkan seperti orang gila. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Orang ada ilmu tapi tak nak amal dengan ilmu, gila lah. Macam dia ada harta banyak disimpan je tapi tak dibelanjakan, lapar, pakaiannya busuk basah, cuba caping kan, kertanya buruk kan. Dalam akaun bank ada 5 juta tuan-tuan, duit 5 juta tapi tak dibelanjakan. Apa kita nak kata dengan orang macam tu? Kedekut ke? Bakhil ke? Tak, orang macam tu patut dipanggil sebagai orang gila. Sebab dia dah ada nikmat tetapi tak nak digunakan. Sama halnya macam orang yang ada ilmu. Dia ada ilmu tapi tak nak amal dengan ilmu tersebut. Sama ada dia nak mengajar pun tidak, dia nak gunakan untuk kegunaan diri sendiri pun tidak. Jadi itu diibaratkan di sini, orang yang ada ilmu tetapi tidak diamalkan ialah orang gila. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Sia-sia lah. Maksudnya dia beramal tersebut mungkin sekadar ikut-ikut. Dia beramal tersebut mungkin kerana rasa malu. Orang lain semua amal, takutlah kalau tak diamalkan. Orang lain semua pergi masjid sembahyang berjemaah, dia pun nak pergi masjid jugalah kan? Tapi dia tak tahu apa kelebihan pergi sembahyang kat masjid, apa kelebihan sembahyang dalam saf, apa kelebihan sembahyang berjemaah, apa kelebihan sembahyang dalam keadaan dipimpin oleh imam, dengar bacaan imam, apa kelebihan bila mana baca Fatihah, imam baca Fatihah dan imam mengaminkan dan sama-sama makmum mengaminkan. Dia tak tahu fadilat dan kelebihan tu. Maka orang macam ni orang yang beramal tetapi dia tidak tahu. Tak tahu tu maksudnya tidak ada ilmu. Maka orang macam ni silap-silap amalannya itu adalah sia-sia. Bahkan orang macam ni lah yang kadang-kadang mudah untuk diwaswaskan hatinya oleh syaitan. Nabi SAW satu hari pernah tangkap syaitan dekat depan Masjid Nabawi. Nabi tangkap syaitan. Kemudian Nabi kata, kalau aku tidak ingatlah doa Nabi Allah Sulaiman, saudara aku Sulaiman, dia kata, kalau aku tidak ingat doa saudara aku Nabi Allah Sulaiman AS, pasti aku akan ikat engkau dekat pokok ni untuk aku lihat engkau di hadapan sahabat-sahabat. Kerana Nabi ni dia nak tunjuk hormat kepada doa Nabi Allah Sulaiman. Apa doa Nabi Allah Sulaiman? Nabi Sulaiman pernah minta dalam muka surat kedua surah An-Naml juz 19 tu. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan satu kerajaan yang tak dimiliki oleh mana-mana manusia sebelum dan selepasnya. Oh ni doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka kelebihan Nabi Sulaiman ni banyak. Antara dia boleh mengarahkan jin. Jin takut dengan dia, binatang-binatang takut dengan dia. Maka itu yang Nabi Muhammad SAW dia hormat dengan doa Nabi Sulaiman tu. Dia kata, kalau aku tak fikirkan permintaan Nabi Sulaiman tu, pasti aku akan ikat kau, biar sahabat-sahabat aku boleh tengok, boleh kenal kau macam mana rupa dia. Maka Nabi SAW pun tanya kepada syaitan, apa yang kau buat dekat luar ni? Maka syaitan kata, aku nak masuk dalam masjid, tetapi dalam masjid tersebut, dalam Masjid Nabawi masa itu, ada yang sedang sembahyang dan ada yang tidur.
Nabi tanya, kenapa kau tak masuk? Bukan kerja kau ke masuk dalam untuk ganggu orang sembahyang semua. Dia kata, aku takut dengan orang yang tidur. Nabi tanya, kenapa kau takut dengan orang yang tidur? Kata, syaitan yang tidur tu orang alim, sedangkan yang sembahyang tu semua orang bodoh. Syaitan tak takut tuan-tuan dengan orang jahil. Syaitan tak takut dengan orang jahil, orang bodoh, sekalipun dia beramal dengan amalan yang banyak. Sebab apa? Amalannya itu mungkin kerana ikut-ikut. Amalannya itu mungkin kerana orang lain buat, dia pun buat juga. Dia rasa malu kalau dia tak buat. Itu. Jadi itulah dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ilmu semata-mata, bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat, dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ya, kata Imam Ghazali, sekadar memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan, maka dia tidak akan dapat manfaat apa-apa pun daripada ilmu tersebut. Faham tak ya? Macam orang yang tahu ilmu tajwid lah. Dia tahu ni izhar halqi, ni ikhfa hakiki, ni qalqalah, ada kubra surah, ada qalqalah akbar. Dia tahu ma'ad, dia sukun, mak badan, mak din, semua dia kenal. Tapi dia tak baca Quran, tuan-tuan. Dia tak baca Quran. Apa faedah dia dapat? Mat, semua mat dia kenal. Dengung, semua dengung dia tahu. Kan? Tapi baca Quran dia tidak. Apa faedah dia dapat? Apakah nanti dekat hari akhirat dia dapat syafaat daripada Al-Quran? Sedangkan dia tak baca Al-Quran. Dia sekadar ada ilmu berkenaan dengan Quran. Dia sekadar ada ilmu tajwid. Macam itulah contohnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya? Apabila kita ni memiliki ilmu, banyak ilmu kita ada, tapi tidak diamalkan, maka itu belum menjamin kita untuk dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada kedahsyatan hari kiamat dan api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini ayat dalam surah As-Sajdah ayat 12. Doa ini diucapkan oleh orang-orang yang menyesal. Menyesal di sini bukan maksud orang kafir saja, tuan-tuan. Menyesal di sini juga ialah bagi orang yang memiliki ilmu tetapi tak nak beramal. Orang yang ada mak ayah tapi tak menunjukkan kebaktian yang sempurna pada mak ayahnya. Orang yang ada guru tapi tak nak ikut cakap gurunya. Orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin tapi dia dia khianat dengan amanah yang diberikan kepadanya. Apa sahaja perkara-perkara tanggungjawab ataupun kelebihan yang Allah berikan, tetapi kelebihan-kelebihan itu dikhianati, maka orang ini termasuklah dalam golongan yang rugi. Apa dia ucapan orang rugi pada hari akhirat kelak? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami kepada dunia, kerana sekarang ni kami dah nampak. Kami nampak dah, ainal yaqin, nampak sungguh dah. Syurga, neraka, mahsyar nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah, kami tahu dah. Farji'na na'mal salihah, maka hari ini kembalikanlah kami untuk hidup ke dunia, untuk kami melakukan amal salih. Inna muqinun, kerana kami sekarang ini tergolong di kalangan golongan orang yang yakin. Tak kira apalah tuan-tuan. Apa dia menyesal tu, dia menyesal pasal apa? Ikutlah apa sesalan paling besar yang dia pernah buat. Mungkin sesalan paling besar dia ialah sebelum dia meninggal dunia, dia pernah derhaka kepada mak ayah dia. Maka itulah yang dia akan bawa sampai hari mati, tuan. Mungkin sesalan paling besar dia ialah dia pandai baca Quran. Dia tahu ilmu Al-Quran tapi dia tak nak baca Quran.
Maka ketika itu dia menyesal, minta kepada Allah Ta'ala kembalikan hidup atas dunia supaya dia dapat baca Quran walaupun 3 huruf. 3 huruf pun cukup dah. Kalau katakan dia memiliki harta yang banyak tetapi dia kena kuat bakhil untuk bersedekah, biarlah farji'na, dia dapat kembali hidup ke dunia untuk dia bersedekah dengan semua harta yang pernah dimilikinya. Maka itulah sesalan orang-orang tersebut. Saya teringat kata almarhum Datuk Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus yang kita sayang, kita kasihi. Dia pernah mengatakan antara sesalan manusia ketika hari kiamat kelak, antaranya yang paling menyesal besar ialah orang yang diberi kelebihan untuk melakukan amalan sunat tetapi tak nak buat amalan sunat tersebut. Contohnya dia tahu kelebihan ba'da Aisyah, qabliyah subuh, ba'da maghrib, dia tahu itu sunat muakkad tapi saja tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Saja tak nak buat, malas. Dia jadi malas, bukan sibuk ke, bukan ada kerja lain ke, bukan nak baca Quran ke, tak nak main telefon, sembang. Jadi orang macam ni besar. Maka dia akan lihat kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dari beradik dia, pahala besar-besar tinggi gunung, tuan-tuan. Pahala kita nanti Allah Ta'ala tunjukkan dalam bentuk besar-besar, tuan-tuan. Sampai ke ada orang tu bila mana ditimbang amal baik dia, amal baik dia tu setinggi gunung. Dia rasa seronok dah, tuan. Bangga dia tengok, Masya Allah besarnya gunung, inilah pahala aku. Ini ketika alam mizan, alam timbangan. Lepas dah settle amal baik, Allah kata, nah sekarang tunjukkan pula amal dulu. Rupanya 3-4 gunung, tuan-tuan. 3-4 gunung. Tak cukup dengan tu, defisit pula pahala tu. Susut balik gunung tu. Dah mengumpat orang pun boleh tahan, ambil hak orang boleh tahan, curi umpat, menzalimi orang, susut dia punya pahala. Akhirnya apa dapat? Tak dapat. Orang macam ni lah nanti sebut ayat ni. Baca kitab tafsir, tuan-tuan. Kita boleh tengok kitab tafsir disyarahkan. Ayat 12 surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini antara doa yang paling disesali oleh orang-orang yang ada peluang untuk beramal, ada peluang untuk melakukan kebaikan atas dunia tetapi enggan, tapi tak nak buat. Maka mereka akan mengucapkan kata-kata ini pada hari akhirat kelak. Lalu dikatakan kepada engkau, maknanya dikatakan di sini wallahu alam, sama ada para malaikat yang mungkin yang mengatakan kepada orang yang minta supaya dikembalikan itu, katanya, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru sahaja datang dari sana. Itu dia. Itu dah, tuan-tuan. Macam orang kita lah, kadang ada duit keluar kan, dapat pergi haji, duduk 50 hari, haji duduk 50 hari, tuan-tuan. Seminggu awal tu rajin tak main, lepas pada tu dia jadi malas. Dia siap buat perbincangan, tuan-tuan. Betul. Ada siap buat perbincangan, dia siap kira-kira, dia cakap patutnya haji ni kan, kita pergi 2 minggu cukup dah. Tuan-tuan yang mana memang kaki ibadah, memang geng masjid, alhamdulillah, seronok 50 hari, setahun pun tak apa. Kena pula yang geng pencin, tuan-tuan, anak-anak dah besar, tak ada apa tanggungjawab, setahun semua hidup pun tak apa, duduk buka. Betul tak, tuan-tuan? Tapi kalau orang yang memang dengan dunia, sibuk dengan dunia, masjid tak rajin pergi ni, tuan-tuan, agak-agak sampai sana dia tak kena culture shock ke, terkejut dia, tuan-tuan, culture shock. Yang pahal semua orang pergi masjid ni, yang pahal ni. Masa tu lah mula dia tinggi-tinggi, orang pergi masjid, dia pun pergi masjid. Ini jenis orang pergi sana, dia tak tahu apa nak buat, dia tak ada program, dia tak ada ilmu. Masalah. Dalam dia bincang sama dia, patut kita pergi tak payah lama pun. Haji ni senang aja. Niat haji, nikah, wukuf Arafah, lontar 3 hari makbid, tahallul habis. Dia kira-kira 5 hari cukup dah. Madinah tak payah pergi pun tak apa, dia kata. Bukan ada manasik haji kat Madinah, tuan-tuan. Bila dia balik ke sini, tuan-tuan, dia baru tahu rupanya dekat Mekah tu
Satu benda kita buat baik, Allah kali ganda dengan 100,000 kali ganda, tuan-tuan. Dia punya menyesal masa tu macam mana, tuan-tuan? Ya Allah, menyesal sangatlah. Menyesalnya hari tu ada orang minta sedekah, orang minta sedekah, aku tak bagi walaupun 1 riyal pun kena buat tak nak bagi. Menyesalnya hari tu aku masih dekat Masjidil Haram, sementara nak tunggu maghrib dan isyak, aku dengar kuliah daripada Tok Syekh tu, tapi haram tak faham. Quran ada, aku haram tak baca. Duk terpenuh main telefon, main game, tuan-tuan. Saya biasa jadi mutawif, tuan-tuan. Saya kenal kadang-kadang ada orang kita maghrib isyak tu buka telefon, main WhatsApp tahan lagi, tuan. Dia main game, main keribet pun ada, tuan-tuan. Maghrib isyak depan Kaabah main keribet ada. Dia cakap, oh, ada nafsu lagi nak main keribet depan Kaabah ni. Tuan-tuan ni kan semua macam tuan-tuan ke? Kan? Kalau diri ni tak biasa dengan ibadah, tuan-tuan, nak pergi sana, dia jadi terkejut, tuan-tuan. Macam mana tak terkejut? Contoh ni macam ni lah. Contoh macam orang, minta maaf cakap, contoh macam orang yang memang kerja dengan najis, memang kerja dengan kotor. Dia kerja tu tempat tu kotor, tempat tu busuk, najis, tuan-tuan. Ambil dia, kidnap dia, tuan-tuan, masukkan dalam guni, buat macam cerita Ibrahim Pendek kena masuk dalam guni, tuan-tuan kan. Angkat dia, bawa masuk kedai body shop minyak wangi tu, tuan-tuan. Silap-silap boleh meninggal dia. Sebab apa? Sebab wangi sangat. Sebab dia dah biasa dengan busuk. Macam kita juga lah. Kita kalau pergi masjid, tuan-tuan, dia surau, selalu datang dengar semayang, lalu dengar kuliah. Tiba-tiba satu hari, seminggu, sebulan, kita tak dapat dengar kuliah, kita tak dapat datang masjid, kita akan rasa lain, tuan-tuan. Sebenarnya macam tu lah juga. Dan macam tu lah kalau kata menyesal, Allah Ta'ala bagi peluang pergi Mekah, pergi Madinah, Allah Ta'ala bagi peluang dapat pergi haji, untuk lama-lama untuk beramal ibadah, tapi tak melakukan amal. Dah balik sini baru menyesal. Tapi kelebihan kita still hidup ni, tuan-tuan. Bila mana dapat balik sini, oh, dah tahu kelebihan tak apa, saya kumpul duit, tahun depan insyaAllah saya pergi. Allah panjangkan umur, tahun depan dapat pergi, dapat taubat nasuhah. Silap sehari khatam sekali Quran, tuan-tuan. Dia nak lepas geram dia pasal, dia dah tahu kelebihan. Selagi kita bernyawa, kita ada peluang kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala dah matikan kita, habis. Itu yang keluar perkataan ni, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Inilah ucapan orang yang dah pergi tak kembali. Pergi one way ticket ni, tuan-tuan, dia tak ada dah return ticket ke apa, tak ada. Dia tak ada flight delay, flight cancel, tak ada, tuan-tuan. Musafir ke sana, dia adalah pasti. Dia dah ada dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap menyawa pasti mati. Dan mati itu tak perlu ada syarat pun. Syarat dia umur 70 baru mati, syarat dia dah tua baru mati, syarat dia dah sakit 3-4 rangkai baru mati. Tak kira syarat-syarat tu, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah. Jadi sebelum kita nak sampai kepada alam yang mana dah tak boleh nak gostan balik, tuan-tuan, masih hidup atas dunia ni, buatlah amal soleh sebanyak yang mungkin. Ada mak ayah, khidmat, berbaktilah sungguh-sungguh pada mak ayah kita. Jangan kata pada hari akhirat. Kadang-kadang orang-orang yang mana dia derhaka pada mak ayah dia, kebetulan mak ayah dia mati, tuan-tuan, ataupun dia terhalang untuk berkhidmat kepada mak ayah dia, masih hidup dekat dunia lagi, dah menyesal lah. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Bila sebut macam ni, tuan-tuan perempuan sendiri, saya yakin mesti akan ada memori lama yang kita ingat balik. Allah, aku pernah cakap kasar pada mak ayah. Ya Allah, aku pernah membentak mak aku, pernah suruh ni. Mak aku masak benda yang makanan yang aku tak suka, favorite. Favorite aku mak tak masak. Mak masak favorite abang long. Mak masak favorite anak bongsu. Yang aku punya, kita terasa hati, kita kecil hati, kita marah, kita sumpah serah mak kita. Mungkin kita menyesal sekarang bila mak ada tak ada. Allah, kita tak mati lagi, tuan-tuan, tapi Allah bagilah penyesalan. Nanti bila kita dah mati, dia agak-agak macam mana, tuan-tuan? Macam tu.
banyak, dalam bank pun berkepuk-kepuk tuan-tuan, kereta kita melengkau kat rumah. Bila mana nak sedekah tabung dalam depan kita, RM1 kita masuk. Duit harta banyak masuk RM1. Dulu masa gaji RM1,000 masuk RM1. Dah gaji RM10,000, RM1 juga masuk. Apa barang? Itulah tuan-tuan. Itu Nabi SAW pernah beritahu kepada para sahabat, yang sedekah RM1 pahalanya lebih banyak daripada yang sedekah 1 dinar, lebih banyak pahalanya daripada yang sedekah 10 dinar. Sahabat baru kepala. Sahabat baru kepala lah. Takkan yang sedekah 1 dinar pahala lagi banyak daripada 10 dinar. Nabi kata yang 1 dinar tu dia punya harga dia 2 dinar aja. Dia sedekah 1 dinar, tinggal 1 dinar. Yang sedekah 10 dinar tu dia ada beratus-ratus dinar lagi. Macam tu lah tuan-tuan. Nabi bagi perempuan macam tu, kita tengok kita gelak, kita sengih. Padahal Nabi nak kata kat kita, mu bila mula-mula kerja dulu gaji RM1,000, masuk RM1. Dah 10 tahun, dah 20 tahun, pangkat dah besar, gaji dah besar, ada pekerja semua siap, ada driver semua siap, masuk RM1 juga dalam tu. La haula wala quwwata illa billah. Jangan tuan-tuan, jangan ditangguh, jangan kita tahan. Jangan ditangguh dan jangan tahan. Nak amal, jangan tangguh. Nak sedekah, jangan ditahan. Tangguh dan tahan itulah nanti bila kita mati, inilah ucapannya. Ini bukan sahaja ucapan untuk orang kafir. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi apabila orang-orang yang macam ni berdoa begitu, maka malaikat berkata, kenapa yang kau nak balik semula patah balik hidup atas dunia, sedangkan kau baru saja datang dari sana. Wallahu a'lam. Itu adalah nasihat yang ke-8. Kita tengok pula nasihat yang ke-9. Kitab Ayyuhal Walad ni tuan-tuan. Kitab Ayyuhal Walad ni nipis tuan-tuan. Nipis insya-Allah. Kalau tuan-tuan rajin baca sehari, habis khatam. Dia punya patah perkataan dia, tuan-tuan baca berita harian lagi banyak rasanya. Berita harian lagi banyak patah perkataan daripada ni. Harganya pun RM7 je tuan-tuan. RM7, sekotak rokok pun tak sampai. Kan? Mana yang kaki serokok tu tuan-tuan, kalau tak ada kitab ni tak tahu nak kata lah. Boleh cari kitab ni. Kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah pada anak-anak murid dia. Masuk kita lah. Dalam dia punya teguran-teguran tu. Nasihat yang ke-9 apa dia? Tinggikan cita-citamu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan untuk hari akhirat. Wahai anakku yang tercinta, jadikanlah cita-citamu itu dalam meninggikan rohaniyahmu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada pada pihak hawa nafsumu, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan.